Apa itu istinja? Istinja bermaksud membasuh tempat keluar najis, iaitu zakar atau faraj dan dubur selepas membuang air kecil, yakni kencing, atau air besar, yakni berak. Hukumnya adalah wajib. Hukum istinja wajib kerana seorang Muslim yang ingin mengerjakan ibadah hendaklah memastikan tubuh badannya suci daripada najis. Tubuh badan yang masih berbaki najis padanya masih terhalang untuk melakukan ibadah sehinggalah ia dibersihkan terlebih dahulu. Istinja boleh dilakukan dengan air dan batu. Nabi bersabda, apabila salah seorang daripada kalangan kamu membuang air besar, maka bawalah 3 ketul batu bersamanya agar dia bersuci dengannya. Sesungguhnya, ia sudah memadai untuk membersihkannya. Alat-alat yang digunakan untuk beristinja. Yang pertama ialah air mutlak. Yang kedua, benda-benda yang kesat, keras dan kering seperti batu, kayu, daun kering dan kertas. Syarat-syarat menggunakan batu atau benda kesat. Yang pertama, benda yang dijadikan alat bersuci perlu suci, kering dan kesat sehingga dapat menghilangkan najis. Contohnya batu, kayu, daun dan tisu. Yang kedua, najis yang hendak disucikan itu belum kering dan tidak dibasahi oleh air atau benda-benda lain. Yang ketiga, najis itu tidak meleleh dari tempat keluarnya. Contohnya, air kencing tidak melebihi kepala zakar dan najis yang keluar dari dubur tidak melebihi bahagian punggung yang bertangkup ketika berdiri. Yang keempat, mengulanginya sebanyak 3 kali menggunakan sekurang-kurangnya 3 ketul batu atau 3 penjuru batu untuk batu besar. Apabila perlu ditambah, sunat ditambah mengikut bilangan ganjil seperti 5, 7 dan seterusnya. Okey, seterusnya, benda-benda yang tidak boleh digunakan untuk istinja. Yang pertama, najis atau benda yang sudah terkena najis. Yang kedua, makanan seperti roti atau tulang. Dan yang ketiga, benda-benda yang mulia seperti lembaran ilmu dalam buku, maksud Al-Quran dan potongan hadis. Bahan yang harus digunakan untuk beristinja. Bahan utama beristinja ialah air. Anas radhiyallahu anhu menceritakan, adalah Nabi SAW apabila keluar membuang air, aku akan bawakan untuknya satu bekas air untuk beliau beristinja. Diharuskan juga menggunakan benda-benda kesat seperti batu, kertas dan sebagainya yang boleh menanggalkan najis. Banyak hadis menceritakan Nabi SAW beristinja menggunakan batu. Menurut mazhab Syafi'i, paling baik ialah menggabungkan kedua-duanya, iaitu menyapu najis dengan benda kesat iaitu tisu atau sebagainya, kemudian disusuli dengan membasuh dengan air. Cara ini adalah terbaik kerana dapat menjimat air dan mengelak tangan dari terlalu banyak menyentuh najis. Harus menggunakan salah satu cara iaitu dengan air sahaja atau benda kesat sahaja. Namun beristinja dengan air adalah lebih afdal kerana lebih menyucikan. Tangan yang digunakan ketika beristinja. Beristinja sunat menggunakan tangan kiri. Beristinja dengan tangan kanan adalah makruh kecuali tidak dapat dielakkan. Kata Nabi SAW, sesiapa daripada kamu kencing, janganlah ia memegang zakarnya dengan tangan kanannya dan janganlah juga ia beristinja dengan tangan kanannya. Cara-cara beristinja. Cara yang pertama, hilangkan najis dengan menggunakan benda-benda yang kesat seperti batu atau tisu. Cara yang kedua, basuh kubul atau dubur menggunakan air mutlak sehingga hilang rupa, warna dan bau najis itu. Ini adalah cara istinja yang utama. Sekiranya tidak ada benda-benda kesat, memadai beristinja menggunakan air. Sekiranya diberi pilihan antara menggunakan benda-benda kesat atau air, lebih utama menggunakan air. Cara yang terakhir ialah selepas selesai beristinja, kita disunatkan membaca doa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita tergolong dalam golongan yang bersih dan beramal soleh. Seterusnya, adab-adab istinja. Yang pertama, masuk ke tandas dengan kaki kiri dan keluar daripadanya dengan kaki kanan. Yang kedua, membaca doa masuk tandas, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Maksudnya, ya Allah,
aku berlindung kepadamu dari syaitan lelaki dan syaitan perempuan. Riwayat Bukhari. Yang ketiga, membaca doa keluar tandas, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi azhaba anni al-aza wa afani. Maksudnya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku sesuatu yang menyakiti dan menyihatkan aku. Yang keempat, tidak melihat kemaluan dan najis yang keluar. Yang kelima, makruh bercakap-cakap. Yang keenam, tidak menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Yang ketujuh, sunat berdehem 3 kali bagi memastikan agar najis benar-benar telah keluar sepenuhnya daripada kemaluan. Yang ke-8, menggunakan tangan kiri untuk menyucikan kawasan yang bernajis. Hikmah beristinja. Yang pertama, menjauhkan diri dari kuman yang membawa penyakit. Yang kedua, supaya badan dalam keadaan sihat dan bersih. Yang ketiga, dapat mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan khusyuk. Yang keempat, mengelakkan daripada dipandang jijik oleh orang lain. Dan yang kelima, supaya anggota badan tidak dijangkiti oleh pelbagai penyakit. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe.